Masani. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Seperti biasa pada setiap minggu yang kedua dan yang keempat pada hari Ahad, kita akan bersama dengan dua panel kita di bawah seminar Missing Chapter. Yang pertama, Fate Darah Wanita. Cuma pada hari ini Ustaz tidak ada kerana ada program di Melaka, dan insya-Allah kita masuk pada slot yang kedua seperti biasa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Azhar bagi membincangkan kitab Daurah Sifat 20. Jadi insya-Allah, Ustaz, apa khabar Ustaz, sihat? Baik, alhamdulillah. Okey tak? Okey Ustaz, jelas dengar. Baik, tanpa membuang masa, saya mempersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan daurah kita pada pagi ini. Falyatafaddal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagi saya 1 minit. Nak kena alih kedudukan sikit. Boleh Ustaz. Ustaz kat mana Ustaz? Ada dekat Penang. Baru selesai program dengan Mu'alaf. Insya-Allah. Apa nama Mu'alaf ni, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Buat majlis tadi ni dengan TKM, Timbalan Ketua Menteri sekali. Baru selesai. Ustaz, saya nak parking kat luar Ustaz sebab takut lagi TKM sampai tak boleh keluar saya lagi. Betul. Tak apa Ustaz, boleh. Okey. Ustaz kat mana ni? Kat rumah Ustaz, sebenarnya. Oh, sebenarnya. Okey. Alhamdulillah, tak. Kejap tuan-tuan . Boleh insya-Allah. Jadi kepada semua ibu ayah sekalian, boleh bantu share kepada kawan-kawan kita supaya lebih ramai lagi dapat ambil istifadah daripada daurah Sifat 20 ni, insya-Allah. Semua ada kitab dah? Ke pakai PDF? Kitab Ustaz. Ada kitab, alhamdulillah. Kitab Ustaz bekalkan ke ataupun orang beli sendiri ke macam mana? Beli sendiri Ustaz. Jadi kedai-kedai kitab ada banyak jual dah sekarang ni kitab ni. Ya. Sekejap ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wa muslimat. Ustaz, anda nak parking depan tu? Takut lagi ramai orang. No? Ada ni Ustaz. Ada online Ustaz. Ustaz kena tu. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محاضر حجي جول وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Allahumma aftah alaina abwab fadlik wanshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma inna istaudanaka ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajati ilaih. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min kulli syarri nafsina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala asy-syaikh muallif rahimahullahu ta'ala. Sambung kat mana muka surat? 36 Ustaz. 36. Kepentingan hukum akal dalam pengajian sifat 20. Situ Ya betul Ustaz. Okey. Soalan, mengapakah mengetahui hukum akal sangat penting dalam pengajian sifat 20? Kita tengok situ. Jawapan dalam pengajian sifat 20, hukum akal adalah sangat penting sekali kerana ia adalah tangga atau jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi kaedah di sini ni disebut akal ni adalah satu tangga ataupun jalan. Bukanlah kita bersandar kepada akal hingga mengatasi dalil nakal. Kita ingat ada dua dah, akal dan nakal. Akal ni akal lah. Nakal ni maknanya pindah. Nah, nakal ni mana pindah? Pindah daripada mana? Bukan pindah sini pergi sana dah. Bukan pindah ni mana kita pindah rumah tu. Tapi lebih kurang je, pindah makna kita pindah daripada Al-Quran dan daripada hadis. Pindah, ambil di sana, jadikan sebagai dalil. Jadi, itu nakal. Yang ni akal. Jadi akal tidak boleh mengatasi wahyu. Tetapi akal itu sentiasa membetuli dengan kehendak wahyu. Nah, kalau ada orang kata, mana boleh guna-guna akal? Kena guna Quran. Quran suruh guna akal. Afala ta'qilun. Quran kata apa? Hang tak ada akal ke? Hang tak guna akal ke? Kalau ada orang kata tak boleh guna akal, kena guna Quran, orang itu sendiri bercanggah dengan Al-Quran. Baik. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini bahawa fardu ain yang pertama sekali ke atas mukallaf ialah mengenal Allah Ta'ala. Dengan mengenal sifat-sifatnya Allah yang wajib, mustahil dan harus. Hukum akal menjadi neraca ataupun timbangan untuk menghukum tahu sama ada sifat-sifat itu wajib atau mustahil atau harus kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nak hukum kata Allah Ta'ala tu ada sifat wujud. Ya, adanya Allah. Adanya Allah tu sifat apa? Sifat wajib ke? Sifat mustahil ke? Sifat harus. Jadi kita tak perlukan ayat Quran walaupun kita tak hafal ayat Quran pun. Kalau kata semua kena pakai ayat Quran, kena pakai dalil Quran, nanyalah orang baru masuk Islam. Kan? Quran jangan kata nak menghafal ayat Quran. Quran pun dia tak erti baca. Jadi takkan kita nak kata dia ni tak beriman dengan dalil Al-Quran? Tak. Walaupun sebab tu kita kata dalam masalah akidah ni dia hanya memiliki kemampuan berfikir pun dah selesai dah. Contohnya macam mana? Kita tanya kat dia, apa bukti adanya Allah? Dia tak jawab apa ayat Quran. Afillahi syakkun, tak payah. Dia hanya jawab bukti adanya Allah, iaitulah ada alam ini. Itu akal lah. Kenapa pula? Mana boleh alam ini ada tanpa ada yang menjadikan dia. Siapa yang jadikan dia? Allah. Itulah dalil adanya Allah, iaitu adanya alam ini. Selesai. Ya, itu menggunakan dalil akal. Walaupun dia tak mengeluarkan walaupun satu huruf pun ayat Quran, dia hanya menggunakan cara fikir, itu dah memadai. Sebab tu dalam akidah, hukum akal lebih praktikal berbanding hukum nakal. Okey, dua. Tengok balik kitab kita. Dua. Memahami hukum akal juga sangat penting supaya tidak mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Contohnya mengatakan apa? Contoh pertama, wajib bagi Allah duduk bersila di atas arasy. Wajib bagi Allah duduk bersila di atas arasy. Bila kita tak erti hukum akal, kita akan kata macam tu. Kita akan kata wajib bagi Allah Ta'ala duduk bersila di atas arasy. Yang kedua, mustahil atau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa. Ataupun harus bagi Allah Ta'ala bersifat dengan lemah. Bila kita tak erti hukum akal, kita akan cakap ikut dan. Contohnya tadilah, kita akan nampak. Kita akan dengar.
Tuan-tuan ya. Tuan-tuan mungkin pernah dengar dan mungkin akan dengar. Ada ustaz sendiri yang kata wajib bagi Allah duduk bersila di atas arasy. Wajib. Kita wajib beriman Allah Ta'ala duduk bersila di atas arasy. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa segan dan malu. Orang dulu, ustaz-ustaz dulu kalau kata dia Wahabi pun dia malu nak sebut. Allah Ta'ala duduk atas arasy, dia malu-malu nak sebut. Dia kata Allah Ta'ala istiwa atas arasy. Tapi kalau kata istiwa atas arasy tu masih lagi betul. Kan sebab dia kata istiwa bi ghairi makna yang hakiki. Bukan dengan makna yang hakiki. Istiwa hanya Allah yang tahu. Itu dipanggil takwil, kembalikan kepada Allah. Itu betul. Itu masih lagi cara salaf. Walaupun bukan cara khalaf, kalau khalaf ni istiwa dengan maksud menguasai. Dia takwil pula. Tapi kalau dia tak nak ikut khalaf pun, dia nak ikut salaf. Salaf dia kata istiwa atas arasy. Apa maksud istiwa? Tak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu tak apa lagi. Tapi hari ni tanpa segan silu dia kata Allah Ta'ala duduk bersila atas arasy, duduk berketul. Macam seorang raja duduk atas singgasana. Macam itulah Allah Ta'ala duduk. Ini masalah. Wajib. Saya sebut wajib lagi. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak reti hukum akal. Okey, terus. Semua contoh ini adalah tidak layak bagi Allah Ta'ala kerana semuanya membawa kepada pengertian persamaan Allah Ta'ala dengan makhluk ataupun dipanggil tashbih. Dan sifat-sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala dipanggil naqais. Maha suci Allah Ta'ala daripada semua ini. Habis. Yang ketiga, ia penting untuk memahami nas-nas mutasyabihat yang jika diterjemah atau difahami secara makna yang zahir boleh mewahamkan. Apa maksud mewaham? Membawa kefahaman, keserupaan dan penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Okey, baik. Hukum akal ni penting sebab apa? Yang ketiga ni dia kata penting sebab ia penting untuk memahami nas-nas mutasyabihat. Nas kita tahu kan nas mana bukti ataupun dalil daripada Al-Quran dan hadis. Mutasyabihat, apa maksud mutasyabihat? Yang samar-samar, yang berlaku perselisihan. Ni kata gini, ni kata gini, ni makna gini, ni makna gini. Jadi samar-samar. Kalau orang yang tak mengaji hukum akal, dia tak mengaji akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menyelusuri pemahaman akal yang sebenar, maka senang-senang dia termasuk dalam kelompok waham. Maknanya dia kata Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada kaki, Allah Ta'ala ada muka. Baca ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan dia mengekalkan dan mengekali oleh mukanya. Wa yabqa wajhu rabbika. Muka Tuhan tu kekal. Waktu bila berlakunya kiamat semuanya hancur, tinggal muka Tuhan je tak hancur. Badan Tuhan pun hancur jugalah barangkali. Jadi faham secara zahir. Bila dia tak faham menurut konsep akal, maka akhir sekali dia pun tak faham ayat mutasyabihat. Dia baca ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dia pun faham tangan Allah. Tangan yang layak bagi Allah, dia kata. Tangan yang layak bagi Allah. Bukan macam tangan 5 jari kita ni. Tangan yang layak bagi Allah. Memang je kalau kita dengar dia kata macam tu, macam okey dah. Sekali kita dengar macam okey dia cakap macam tu. Sebab apa? Dia tak kata pun tangan macam kita. Cuma dia kata tangan yang layak bagi Allah. Kan tak tahu tangan macam mana, 6 jari 10 jari, wallahu alam. Memang nampak macam bukit dah, tapi sebenarnya masih lagi teruk, bahkan lebih teruk kerana apa? Kerana tersembunyi. Sebab apa? Sebab walaupun dia tak kata tangan yang macam tangan kita, setidak-tidaknya dia mengatakan Allah Ta'ala ada anggota, iaitulah anggota tangan. Walaupun tangan tak tahu macam mana rupa, tapi Allah Ta'ala ada anggota. Habis juga rosak, jadi mujassimah, jadi musyabbihah. Okey. Dia mai pula baca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ayat Quran tu. Tapi sebabkan dia tidak memahami konsep akal, dia tak memahami cara berfikir yang sebenar, maka akhir sekali dia tertipu dengan pemikiran sengsang dia sendiri. Dia kata apa? Tuhan duduk atas arah, Tuhan ada tempat. Padahal Tuhan tak memerlukan tempat. Maha suci Tuhan daripada tempat. Kalau kata Tuhan tempatnya di arah, tak betul. Maha suci Tuhan daripada tempat. Tuhan tak perlukan tempat. Baik, jelas. Berbeza dengan kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita dilatih oleh para ulama supaya pemikiran kita mendasari apa yang Nabi SAW hendakkan. Itulah kebenaran. Maknanya Tuhan Allah Ta'ala ni bila kita baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang bernama Rahman istiwa atas arsy. Istiwa ni kalau kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni ikut konsep salah, kita kata istiwa dengan tak tahu makna apa. Yang penting istiwa atas arah. Atau apa itu istiwa? Duduk ke, sila ke apa? Tak tahu, kami tak tahu. Itu cara salah. Ataupun kita boleh jawab satu lagi, istiwa dengan maksud menguasai arah. Kenapa kita tak kata Tuhan duduk atas arah? Sebab kita tahu dah, duduk atas arah bermakna Allah Ta'ala bertempat. Bila sebut kata Allah Ta'ala bertempat, maknanya Allah Ta'ala memerlukan tempat.
Bila sebut kata Allah Ta'ala memerlukan tempat, maknanya Allah Ta'ala itu lemah. Sebab apa? Dia memerlukan yang lain. Ataupun Allah Ta'ala sama macam makhluk. Bila sama macam makhluk, lemahlah dia. Sebab apa? Makhluk itu lemah. Baik, jelas. Oleh itu, akal yang sihat akan menafikan makna yang zahir daripada nas tersebut. Dan ia perlu ditakwil, diubah makna kepada makna yang layak dengan kesucian Allah daripada sama atau serupa dengan makhluk. Habis. Itu nak cerita sini betapa pentingnya akal. Yang pertama disebut sini, akal menjadi tangga atau jalan nak kenal Allah. Yang kedua, akal ini bila kita tahu hukum akal, percakapan kita jadi betul. Kan kita tak cakap ikut dan, macam baru ni seorang sahabat kita ceramah dalam radio. Ceramah dalam radio, saya dengar. Ni tak barulah 2-3 tahun lepas. Dia kata, masa tu dia ceramah Isra' Mi'raj, sahabat saya. Dia kata Isra' Mi'raj ni perkara yang tak masuk akal. Perkara yang tak masuk akal. Apa maksud tak masuk akal? Mana akal tak boleh terima. Mana mustahil Mustahil. Saya baby tu telefon tu. Betul lah alasan dia tak masuk akal sebab apa? Sebab Nabi pergi ke Palestin, sepatutnya orang berjalan 2 minggu. Nabi pergi hanya beberapa detik dalam satu malam tu saja. Bukan satu malam penuh. Hanya beberapa tempoh daripada malam tu. Ada kata sejam dan sebagainya. Okay, right. Jadi mana boleh? Ini tak masuk akal ni. Kalau orang yang mengaji tauhid, dia menyusuri kaedah hukum akal, cara bercakap, dia tak cakap macam tu. Dia akan kata Nabi peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah peristiwa yang bukan tak masuk akal, tapi tak masuk adat ataupun tak diterima adat. Akal terima. Mana masuk akal? Akal terima. Tapi adat tak terima. Apa maksud adat? Adat maksudnya kebiasaan. Kita akan ada hukum adat, ada hukum akal, ada hukum syarak kan. Hukum syarak kita tak bincang. Sini hukum syarak ni masalah hukum semayang wajib ke, mayang sunat ke, mayang puasa ni wajib ke, puasa ni sunat ke, tu hukum syarak. Sunat makruh wajib haram tu. Yang ni kita bincang hukum adat ni. Pada adatnya tak boleh Nabi pi dalam tempoh 1 malam. Mesti 2 minggu pada adat. Tapi pada akal harus sebab apa? Yang menyampaikan Nabi ke Palestin bukanlah unta. Bukanlah borak. Tetapi Allah. Kalau Allah Ta'ala nak takdir dengan borak tu Nabi sampai sebulan ke Palestin pun boleh. Kan? Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan tanpa borak sekalipun. Tapi Nabi boleh sampai dalam tempoh 1 detik, 1 saat pun boleh. Sebab apa? Wajaizum bifadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin ka fi'lihi. Itu kita baca tu. Okey je lah. Jadi cakapan kita pun jadi betul. Bila kita mengaji akidah, kita menelusuri kaedah berfikir, hukum akal ni, percakapan kita jadi betul. Kita takkan kata peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah mustahil ataupun tak masuk akal. Kita akan kata mustahil pada adat. Pada akal, harus. Okey, tu dua. Yang ketiga, bila kita mengaji hukum akal ni, kita senang memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kita tak jadi macam setengah kelompok, minta maaf, seperti mana kelompok musyabbihah, mujassimah ataupun wahabi. Yang mana mereka memahami ayat mutasyabihat itu secara zahir. Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka, Tuhan ada kaki, sampai yang terbaru mereka karang sebuah kitab dan disebarkan kepada masyarakat. Wajhullah ka wajhi Adam, wajah Tuhan seperti mana wajah Nabi Adam. Wal'iyadzabillah min dzalik. Dijual dalam Shopee. Dalam Shopee pada jual. Tuan-tuan, hari ni dah tak ada rasa malu dah. Dulu malu nak sebar ajaran macam ni, hari ni tak ada rasa malu dah. Sebab apa? Sebab dia tahu dah masyarakat akan sokong dia. Sebab dia pandai bercakap. Dia ada title akademik. Kan? Sebab apa? Sebab masyarakat hari ni jahil. Tak macam masyarakat dulu. Dulu tengok zaman orang tua-tua, mana ada dengar Wahabi ke Wahabi. Tak dengar Wahabi Syiah, tak dengar. Hari ni kita dengar macam-macam. Sebab apa? Sebab hari ni masyarakat sakit, jahil macam-macam. Bukan kata orang, kata kita sendiri. Okey, terus buka surat buka surat 37. Tanya soalan Ustaz boleh? Ya, silakan. Yang pertama Ustaz, kenapa keperluan ulama khalaf takwilkan ayat, sedangkan salaf dia membiarkan dengan makna Allah Ta'ala? Keperluannya Ustaz. Soalan yang bagus daripada Ustaz Khairul Amri. Ustaz Khairul Amri tahu dah ni. Saja dia tanya soalan untuk pencambahan kita lah, untuk perbincangan kita. Ya, dan kita mungkin tak tahu nak tanya ataupun tak terfikir lagi bila Ustaz Khairul Amri tanya ni. Kami pun panggil nak tanya yang tu. Okey, baik. Jadi soalan yang bagus. Apa keperluan? Pertama dahulu kita tahu apa itu salaf, apa itu khalaf. Salaf ni adalah ulama yang mana mereka ni berada di era emas. Kenapa dipanggil era emas? Era yang mahal kerana Nabi iktiraf mereka. Nabi sebut kan qarnun semua qarnun tu kan. Kurun yang 100 ni mana kurun zaman Nabi, para sahabat. Kemudian kurun yang kedua, 100 tahun yang kedua ni, zaman 200 tahun hijrah ni, kurun tabi'in. Tabi'in ni mana mereka mengaji kepada sahabat Nabi. Hebatlah ni.
Dan kurun yang ketiga tabi'in. Yang mengaji kepada tabi'in, yang mana mereka ni mengaji kepada anak murid Nabi. Zaman dia pun siapa dia? Zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal kan. Hatta Asy'ariyah sendiri, imamnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari juga berada di era ini. Hujung era ini. Okay, kalau kata yang ikut salah ni, yang mengaku ikut salah ni, bukan salah hak zaman hak betul ni, salah hak zaman hari ni. Hari ni siapa mengaku dia ikut salah ni, kalau tengok imam mereka siapa? Imam mereka Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni tahun 700. Kita mengaku ikut khalaf ni, Imam Abu Hasan Asy'ari tahun 300. Tak apalah tu. Itu pun kita dapat tengok dah fakta kat mana. Satu. Okey, jadi itu zaman era tu, zaman sahabat, zaman tabi'in, 100 tahun yang kedua, zaman 100 tahun yang ketiga, tabi'in dipanggil zaman salaf. Selepas pada era tu dipanggil khalaf. Okey, salaf dan khalaf ni ada beza? Ya, ada beberapa perbezaan. Antaranya perbezaan dalam nak memahami ayat mutasyabihat. Mana ayat mutasyabihat? Kita dah sebut tadi, ayat-ayat yang mana ulama selisih pendapat untuk memahami maknanya. Ayat-ayat yang samar-samar maknanya. Contohnya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman istiwa atas arasy. Zaman salaf, zaman emas tadi ni, mereka tak terjemah pun ayat tersebut dan tak takwil pun ayat tersebut. Istiwa makna apa? Hanya Allah yang tahu. Nah, dan boleh juga disebut sebagai takwil, tapi takwil yang ijmal, bukan takwil yang tafsil. Boleh juga. Dan secara hakikatnya takwil lah. Takwil yang ijmal. Itu zaman tu. Mai zaman khalaf, zaman belakang ni, dia takwil. Takwil ni apa? Takwil makna kita membalikkan, kita mengubah, kita membalikkan makna. Balik makna. Memalingkan makna. Memalingkan makna. Sebab makna tu, memalingkan makna kepada makna yang lebih layak. Kalau kita tangan Allah, layak ke tangan Allah tu? Tuhan bukan macam kita nak perlu ada anggota tangan. Walaupun tangan tak tahu rupa macam mana, tapi Tuhan bukan macam kita memerlukan anggota. Maka dia kena palingkan makna. Dia palingkan makna kepada yang lebih layak apa dia? Tangan di sini dengan maksud kuasa, bukan tangan maksud anggota. Oh, tu khalaf dia macam tu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bila berlakunya kiamat semuanya hancur kecuali muka Tuhan tak hancur. Layak ke Tuhan ada muka? Tuhan bukan macam kita perlu ada muka. Maka dia takwil, dia palingkan makna. Muka dengan maksud kemuliaan. Kemuliaan ini maaf dengan maksud zat Tuhan. Bukan maksud muka, wajah dengan maksud muka tak. Tapi zat Tuhan. Zat Tuhan tak hancur. Zat Tuhan tak hancur. Kebesaran Tuhan tak hancur. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman duduk ni istiwa atas arasy. Istiwa ni ada yang diterjemah dengan maksud duduk. Kan? Duduk atas arasy. Takkan Tuhan duduk atas arasy? Tak layak. Tuhan bukan macam kita memerlukan tempat, bertempat di arasy. Tuhan bukan macam kita perlukan tempat. Macam saya, ya Allah, Ustaz Khairul Amri tanya, Ustaz ada di mana ni? Saya jawab ada di Pening. Kalau saya jawab macam tu, alhamdulillah kita teruskan majlis lah. Tapi kalau tadi saya jawab dekat Ustaz Khairul Amri, saya tak berada di mana-mana, Ustaz. Ustaz Khairul Amri kata, tuan-tuan, kita monti kelas kita untuk hari ni sebab Ustaz kurang sihat nampak gaya tu. Sebab apa? Sebab mesti terikat dengan tempat. Tu kita. Tuhan bukan macam kita perlu terikat dengan tempat. Tuhan maha suci daripada tempat. Kan? Maka istiwa ini difahami dengan maksud menguasai. Sebab apa? Istiwa kan ada 7 terjemahan. Ada kata 11. Jangan kita baca satu terjemahan saja. Ada istiwa dengan maksud duduk, ada istiwa dengan maksud menguasai. Maka ulama khalaf memilih makna menguasai lebih tepat, menguasai arasy. Bila berlakunya kiamat, semuanya hancur lembu habis semua, ada perkara yang tak dihancurkan oleh Allah antara selain daripada syurga, neraka, ajibuz zanab dan sebagainya, termasuk arasy. Itu maksudnya. Jadi apa keperluan ulama khalaf mentakwil, memalingkan makna? Pelbagai alasan kita boleh sebut, tapi alasan yang paling kita dapat lihat di sini adalah kemampuan umat ketika itu dalam memahami Kalau zaman salah ni mereka ikut je. Turut, kita kata apa? Turut. Mai zaman belakang-belakang ni pemikir makin keduk ramai. Kan bila keduk ramai dia mereka macam-macam dan tahap penguasaan ilmu tauhid semakin lemah. Maka bila sebut Ar-Rahman As-Sawa dia mula nak bayang Tuhan duduk atas arah. Tuhan ada tangan dia mula nak bayang. Maka ulama khalaf mengambil tindakan untuk mengatasi fahaman-fahaman ataupun waham-waham yang demikian, dia paling terus makna. Ingat, tangan bukan maksud tangan anggota ya. Tangan dengan maksud kuasa. Muka bukan maksud muka ya. Muka dengan maksud wajah, dengan maksud zat Allah. Tu. Itu keperluan kenapa ulama khalaf mentakwil ayat. Wallahu a'lam. Okay, kita terus. Kita terus pada halaman ke-37. Pelajaran yang ke-7. Pengertian dan perbezaan antara hukum akal dan akal hukum.
Pengertian dan perbezaan di antara hukum akal dan akal hukum. Okey, baik. Saja Ustaz Mahathir ni dia buat bagi detail, bagi kita rajin sikit mikir ni. Pengertian hukum akal. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dapat ijazah daripada pengarang sendiri untuk membaca atau mengajak kitab ini. Saya ingat 3 kali dia bagi ijazah. Kali pertama masa mengaji kitab ni sendiri dengan dia. Kali kedua masa tu pi jumpa dia, dia bagi hadiah semua buku dan dibagi ijazah munawalah lah. Dan kali ketiga saat saya dapat satu program di TV Al-Hijrah untuk mengajak sifat 20. Saya pergi jumpa dia dan dia ijazahkan suruh saya mengajak. Dan buku ni dibacalah dalam TV Al-Hijrah tersebut. Okey, baik. Pengertian hukum akal. Soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum akal? Apa yang dimaksudkan dengan hukum akal? Jawapan. Hukum akal ialah bagaimana akal menghukum sesuatu. Sama ada ia wujub. Nampak dalam kotak kita tu, jadual kita tu, hukum akal. A. Wujubun. B. Istihalatun. C. Jawazun. Okey. Wujub ni terjemahnya apa? Mesti. Ustaz Mahathir ni dia buat lagi dalam kurungan atau mesti ada, yakni sungguh, ataupun mustahil tiada. Nak sebut mana boleh. Kita nak kata wujud dengan maksud mesti pun boleh. Wujud itu dengan maksud mesti ada pun boleh. Wujud itu dengan maksud sungguh pun boleh. Wujud itu dengan maksud mustahil tiada pun boleh. Okay. Allah Ta'ala wujud bersifat dengan sifat pendengar. Sifat mendengar tu ataupun pendengar. Wujud Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Apa maksud wujud di situ? Maknanya mesti ada. Ataupun mustahil tiada sifat pendengar. Maknanya mesti ada. No? Baik. Ya. Tak maaf ada gangguan tadi. Lupa nak tukar mood do not disturb tu. Orang call, bila orang call dia terganggu lah. Okey, baik. Itu wujud. Yang kedua B tu nampak tulis istihalah. Istihalah dengan maksud tidak mungkin. Atau apa? Atau mesti tidak ada. Ataupun mustahil ada. Bila sebut kata mustahil Allah Ta'ala peka. Disebut kata mustahil Allah Ta'ala peka, maknanya tak mungkin Allah Ta'ala peka. Ataupun mesti tidak ada sifat peka. Ataupun situ dia kata lagi, dia kata apa? Mustahil ada peka pada Allah. Mustahil. Itu maksud. Okay, terus C, jawaz. Jawaz ini dengan maksud harus. Atau boleh kita kata boleh jadi. Atau juga boleh kita kata boleh menerima ada atau tidak ada. Ustaz Khairul Amri, apa hukum adanya Ustaz Khairul Amri? Hukumnya harus ataupun jawaz, bahasa Arabnya jawaz. Okey. Apa maksud jawaz? Apa maksud harus ada Ustaz Khairul Amri? Jawabnya tadilah. Ustaz Khairul Amri boleh ada dan Ustaz Khairul Amri pun boleh tiada. Saya bagi contohlah. Pasti orang kata Ustaz Khairul Amri boleh ada dan boleh tiada. Iyalah, kan setakat Ustaz Khairul Amri saya bersama boleh ada dan boleh tiada. Sekarang ada. Kan sebelum ni tiada. Pak mak saya lahirkan saya pun ada. Sekarang saya ada lah. Okay, right. Lepas tu, sekejap lagi, Ustaz Khairul Amri pun umur dalam grup. Tuan-tuan ingat tak Ustaz Azhar yang mengajak kita tu, sifat 20 tu? Tak ada dah. Linggai dah. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita ni barang yang harus. Kita ni adalah perkara yang harus. Boleh ada, boleh tak ada. Boleh hidup, boleh mati. Boleh sihat, boleh sakit. Tadi sihat. Masih pas sakit. Macam mana dah kami ni harus? Yang wajib hanya Allah. Yang mustahil sifat yang tak layak pada Allah. Itu maksudnya. Contohnya lah. Habis terus muka surat 38. Pengertian akal hukum. Tadi hukum akal. Ni akal hukum. Apakah pula dimaksudkan dengan akal hukum? Ini tak ada apa sebenarnya. Tapi bagus juga Ustaz Mahathir dia himpunkan sekali. Tebal juga ni ya. Jawapan, akal hukum ialah pergantungan muta'allaq bagi hukum.
Dalam erti kata lain, akal hukum ialah perkara ataupun benda objek yang dihukumkan oleh akal. Itu akal hukum. Jadi akal hukum kata wajib. Maksud wajib, ma la tasawwaru fil aqli adamuhu. Artinya apa yang ni perkara yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya dalam akal fikiran. Sesuatu yang akal fikiran kita tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak terima kalau kata benda tu ada. Contohnya RM10 lebih besar daripada RM2. Akal kita kata wajib mesti RM10 besar daripada RM2. Kalau kata ada orang kata RM10 kecil daripada RM2, akal kita tak boleh terima. Tak terbayang, tak tergambar akal kita. Tiba-tiba RM2 itu besar daripada RM10. Tak betul. Dia bagi mustahil. Maksud, mengikut pertimbangan akal, perkara itu mesti ada sungguh, tidak boleh jika tidak ada. Ataupun tidak sungguh. Contoh, jirim, yakni benda, wajib, mesti mengambil ruang tahayus. Sesuatu tu mesti, kalau kata jirim ni, apa maksud jirim? Jirim ni sesuatu yang mengambil ruang. Sesuatu yang mengambil lapang. Contoh sekarang buku ni. Buku ni adalah jirim. Jirim. Jadi, jirim ni sekarang dia mengambil ruang di mana? Di dalam kereta saya, di antara depan muka saya dengan dashboard. Sekarang. Sekarang kalau saya ubah sini, dia tak duduk lagi depan muka saya. Dia duduk di tepi cermin kereta saya. Mana jirim ni dia mengambil lapang, mengambil ruang. Dia ada space. Itu jirim. Jadi akal kita kata apa? Jirim mesti mengambil lapang. Contohnya saya sekarang. Saya mengambil lapang di mana? Saya mengambil lapang di satu tempat mana kampung apa ni? Di komplek Darul Hidayah ni. Keberadaan saya sekarang di sini. Saya mengambil lapang, space, ruang. Saya di sini. Kalau saya beritahu pada Ustaz Amri, saya tak berada di mana-mana. Mana boleh? Wajib jisim ataupun jirim memiliki ruang ataupun lapang ataupun kawasan tempat. Contoh yang kedua, zat dan sifat wajib mesti ada pada Allah Ta'ala. Zat dan sifat wajib yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Ya betul? Ni saya ingat kita tak perlu hurai. Kita terus wajib yang mesti ada tukang rumah yang membuat rumah. Wajib. Akan kita hukum mana boleh rumah tu ada tanpa ada tukang. Okay. D. Sifat qudrah, yakni berkuasa wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat qudrah, maknanya Allah Ta'ala lemah. Kalau Allah Ta'ala lemah, maknanya Allah Ta'ala tak boleh nak buat alam ni. Kalau Allah Ta'ala tak boleh nak buat alam ni, maknanya alam ni tidak ada. Kalau kata alam ni tidak ada, tak betul. Sebab alam ni dah ada dah. Dapat tengok dengan mata kepala. Jadi maknanya Allah Ta'ala tu ada. Okay, terus. Lagi apa lagi? Kalau tadi hukum akal, sekarang akal hukum. Mustahil. Erti mustahil ma la tasawwaru fil aqli wujuduhu. Apa ini perkara yang tidak dapat digambarkan kewujudannya dalam akal fikiran. Sesuatu yang akal kita tak boleh terima benda tu. Apa dia contohnya? Buta pada Allah. Akal kita tak boleh terima. Mana boleh Allah Ta'ala tu buta? Sebab apa? Nampak cara kita fikir mana guna ayat Quran. Nak guna ayat Quran pun boleh. Tapi tak guna pun selesai dah guna akal. Mana orang tu kalau baru masuk Islam pun, dia tak apa ayat Quran lagi pun boleh dah beriman. Mana boleh Allah Ta'ala pekak? Kalau Allah Ta'ala tu pekak, maknanya Allah Ta'ala lemah. Kalau Allah Ta'ala lemah, maknanya Allah Ta'ala tak boleh nak buat alam ni. Kalau Allah Ta'ala tak boleh buat alam ni, maknanya alam ni tidak ada. Kalau alam ni tidak ada, maknanya tipu. Sebab apa? Ni tu ada dah alam ni. Ini menunjukkan Allah Ta'ala tak lemah, bererti tak pekak. Itu maksudnya. Okey, terus. Maksud mustahil, apa dia? Mengikut pertimbangan akal, perkara itu tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku. Ia mesti tidak ada dan tidak berlaku. Tak ada sifat pekak. Tak adanya sifat buta pada Allah, contohnya. Contoh, jirim, yakni benda tidak mengambil ruang. Bolehkah kita nak kata? Jirim. Saya ni jirim ni. Jirim ni sesuatu yang mengambil ruang. Tiba-tiba kita nak kata, kita tak mengambil ruang. Saya kata ke Ustaz Khairul ni, saya tak berada di mana-mana. Saya tak mengambil ruang mana-mana. Saya tak berada di ruang dunia, tak berada di ruang langit. Tak ada. Mana boleh? Mesti ada ruang yang saya ambil. Tak di Kedah ke, di KL ke mana. Alright, B. Keadaan pokok kayu yang bergerak dan diam dalam masa yang sama. Pokok tu dia bergerak pun tak, dia diam pun tak. Ataupun dia bergerak dan dia juga diam. Boleh ke berlaku macam tu? Tak boleh.
Mana boleh kalau dia bergerak, dia tak diam lah. Kalau dia diam, makna dia tak bergerak. Ni tak, dia bergerak, dia juga diam. Dalam masa yang sama. Mana boleh. Okey. Seterusnya, yang ketiga, ada Tuhan lain, yakni syarik ataupun sekutu bagi Allah Ta'ala. Tak boleh, akal kata mustahil. Kalau ada Tuhan yang lain, berarti Allah Ta'ala ini kena berkongsi kuasa. Bila berkongsi kuasa, tanda kata lemahnya Allah. Kita ni kalau lagi ramai, lagi kuat. Orang panggil apa? Istilahnya apa? Sepakat membawa berkat. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Lagi ramai, lagi kuat. Lagi ramai, lagi bagus. Tu kita. Kalau dalam konteks makhluk, lagi ramai, lagi kuat. Dalam konteks Tuhan, lagi ramai, lagi lemah. Apa? Sebab Tuhan ni dia al-istighna, dia terkaya, dia tak perlukan siapa-siapa. Mana dia ni paling kuat. Tiba-tiba dia perlu ada dua Tuhan. Ada syarik, ada dua Tuhan. Untuk sama-sama mentadbir alam ini. Maka itu tanda kata lemah. Sebab apa lemah? Sebab bila Tuhan A buat bumi, Tuhan B tak boleh lagi buat bumi. Ya? Jadi bererti apa? Bererti bila Tuhan A buat bumi, Tuhan B tak boleh lagi buat bumi. Jadi Tuhan B tu lemah lah. Tuhan A tu hebat lah sebab dia yang buat bumi. Tuhan A pun lemah juga. Sebab apa? Sebab mu buat dulu. Kalau Tuhan B yang buat dulu, mu tak boleh buat dah. Kalau mu nak buat bumi juga, mu kena buat bumi yang lain pula. Bumi yang sama tak boleh buat dah. Jadi kedua-duanya lemah. Baik. Sebab tu tak boleh ada dua syarik, dua sekutu bagi Allah Ta'ala. Kenapa pula dah Tuhan A buat bumi, Tuhan B tak buat bumi? Jadi lemah kedua-dua pula. Lemah kedua-dua pula. Kita dah sebut dah tadi. Tuhan ni tak boleh ada halangan. Dia nak buat apa pun tak boleh halang, tak boleh ada yang nak halang. Ni dah terhalang sebab apa pula? Yelah aku nak buat bumi tapi Tuhan A buat dulu. Aku dah terhalang lah. Kalau terhalang macam tu bukan Tuhan. Kalau lagu tu Tuhan A lah Tuhan yang betul. Tak betul juga sebab apa? Pasal mujuk dia buat dulu je. Kalau Tuhan B yang buat dulu, sama juga Tuhan A terhalang juga. Terhalang ni bukan Tuhan. Tuhan ni tidak ada halangan bagi dia. Okey, baik, terus. Yang ketiga, kemudian di sifat binasa, yang ni fana, wajib bagi Allah Ta'ala. Mustahil kalau ada orang kata sifat fana ataupun binasa tu adalah sifat Allah. Tuhan akan fana tu sifat kita. Kita yang akan fana, akan binasa, akan hancur berkecai semua. Tuhan tak. Tu. Terus. Akal hukum jaiz ataupun harus mayasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Apa berlaku, apa perkara yang boleh diterima kewujudan dan ketiadaannya dalam akal fikiran. Contoh kita bagi contoh tadi. Kita bagi contoh tadi Ustaz Khairul Amri lah. Dia harus. Boleh ada, boleh tak ada. Seterusnya maksud pertimbangan akal, perkara itu boleh ada, boleh dan boleh tidak. Boleh ada, berlaku dan boleh tidak ada, yang ini tidak berlaku. Itu jaiz. Sebab tu kita panggil tadi Ustaz Khairul Amri tadi, boleh ada, boleh tiada. Sekarang ada. Tadi tak ada. Tak ada lah. Sekarang kaya. Tadi miskin. Miskin pula. Lepas tu kaya pula. Mana boleh berlaku? Boleh berlaku insya-Allah. Itu panggil harus. Jadi saya contoh ni nak kena baca. Tak takut no. Saya ingat saya tak nak panjang sangat bab hukum akal ni, kita dah faham dah. Benda faham ni tu kata kalau ulang-ulang lagi jadi tak faham pula. Jadi kita teruslah. Kita terus. Di sini kita dapat tengok pada Rajah 41. Pengarang kita buat dua jadual tu. Yang jadual pertama namanya hukum akal. Jadual kedua namanya akal hukum. Okey. Kalau hukum akal ada 3, wujub, istihalah, jawaz. Kalau akal hukum ni ada 3, wajib, mustahil, jaiz. Mudah bahasanya wujub ni adalah hukuman, nama hukuman tu. Okay. Yang dihukum tu dipanggil wajib. Okay. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar ataupun pelihat. Hukum akal kata wujub. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Akal hukum pula kata apa? Sifat Tuhan yang mendengar tu dipanggil wajib. Akal hukum kita ni dipanggil wujub. Sifat Tuhan pendengar yang dihukum tu dipanggil wajib. Okey, terus. 2 istihalah yang dihukum dipanggil mustahil.
Tiga, akal kita hukum tu. Pekerjaan akal kita. Pekerjaan akal kita duk hukum tu. Dipanggil apa? Dipanggil jawas. Jawas. Ustaz Khairul Amri ni ada. Ustaz Khairul Amri dipanggil apa? Ustaz Khairul Amri dipanggil jaiz. Harus ada. Yang kita putuskan tadi mengatakan Ustaz Khairul Amri itu harus ada tu, atau harus tiada tu, dipanggil jawas. Diri Ustaz Khairul Amri yang dihukum sebagai boleh ada boleh tiada tu dipanggil jaiz. Contohnya. Terus. Kau surat 42. Ya, silakan. Contoh dalam bab harus bagi sifat Allah Ta'ala, kalau orang bertanya tentang apa hukum kita melihat Allah. Jadi contoh itu dia di bawah perbahasan mana, Ustaz? Hukum akal ataupun akal hukum, Ustaz? Kita boleh melihat Allah, hukumnya harus terjadi, harus berlaku. Jadi harus itu difahami wujud akal ke, hukum akal ke ataupun akal hukum, Ustaz? Harus kita melihat Allah. Dipanggil apa? Dipanggil hukum akal lah. Akal yang putuskan. Harus kita melihat Allah. Jadi Allah yang kita lihat tu, jadi penglihatan kita kepada Allah, melihatnya kita kepada Allah, dipanggil apa? Dipanggil jaiz. Harus. Akal yang hukum kata kita melihat Allah tu, akal hukum kata dipanggil apa? Dipanggil jawas. Harus. Penglihatan kita kepada Allah dipanggil jaiz. Jadi kita faham sini, jaiz ni adalah sesuatu yang dihukum. Ada pemikiran kita tu, ni wajib, ni mustahil, ni harus. Itu dipanggil jawas ataupun wujub ataupun istihalah. Yang kita hukum tu Allah mesti ada. Ada Allah Ta'ala tu, dipanggil wajib. Buta Allah Ta'ala, dipanggil mustahil. Harus Allah Ta'ala menghidup dan matikan orang, dipanggil wujub, dipanggil jawas. Orang yang ada, orang yang harus ada harus tiada tu dipanggil jaiz. Jelas. Jadi saya okey faham, jelas alhamdulillah. Jadi saya bila kita ada dengarlah dicontohkan itu, jadi sifat memandang Allah itu bukan ke dah bertempat. Maksud kata mustahil kita sebenarnya melihat Allah. Tapi kenapa boleh ada hukum harus melihat? Bukan ke dia dibatasi dengan hukum apa pada sifat mustahil Allah tu bertempat? Kan memandang dalam mimpi itu kan bertempat. Kenapa ada huraian yang harus melihat Allah Ta'ala? Itu kurang jelas, Ustaz. Tak faham, Ustaz. Okey, baik. Jadi ada kita dengar, dia sebenarnya kita melihat Allah ni bukannya mustahil. Dan bukannya wajib. Harus kita memandang Allah. Harus kita memandang Allah. Cuma mustahil ni mustahil pada adat. Pada adat memang tak nampak lah Allah Ta'ala. Pada akal, harus kita memandang Allah. Kalau memandang Allah tu maknanya Allah Ta'ala bertempat. Sebab apa pula? Sama ada kita dalam mimpi, kita pandang Allah, mana Allah Ta'ala dalam mimpi. Mimpi tu ada tempat ke? Mimpi pun tak ada tempat. Mimpi tu bukan sejenis tempat. Okay, satu dah. Nak mudah nampak lagi ni, kita nanti di syurga kita akan memandang Allah. Di syurga nanti kita akan memandang Allah. Maknanya Allah Ta'ala di syurga ke? Kita yang di syurga. Rasulullah naik ke langit, Isra Mi'raj, nampak Allah. Adakah Allah di langit? Tak. Rasulullah yang di langit. Ini kaedah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bila kita berinteraksi dengan hal yang demikian rupa, kita tetap mentanzihkan Allah. Tanzih maknanya membersihkan Allah daripada sebarang persamaan. Ada orang guna dalil kata Allah Ta'ala di langit. Dalilnya Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi jumpa Allah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, tak. Yang di langit itu Nabi. Allah Ta'ala tak bertempat. Habis tu Nabi nampak Allah, masa tu Nabi di langit. Nabi yang di langit. Nabi Allah Musa bercakap dengan Allah Ta'ala di Jabatul Sina. Nabi Allah Musa yang di Jabatul Sina. Bukan Allah. Allah tu di mana? Tak berada di mana-mana. Maha suci Allah daripada tempat. Kan? Itu Nabi yang duduk situ. Nabi yang duduk situ. Kalau kita guna formula tu, kita guna sifir, setiap benda yang kita lihat benda tu di situ, mana benda tu mesti di situ.
Saya duduk di Kedah, nampak bulan. Kan? Maknanya bulan di Kedah lah kalau gitu. Tuan-tuan duduk di KL nampak bulan. Maknanya bulan di KL. Di KL kan di Kedah sebab saya pun nampak bulan. Kalau kita guna kaedah, setiap benda kita nampak tu, benda tu mesti di situ. Tak. Tak semestinya. Cuma bulan itu masih lagi terikat dengan tempat. Tempatnya di langit. Tu bulan. Tempatnya di langit. Ini bagi contoh. Contoh tak semesti bila kita nampak benda tu di situ, maknanya benda tu di situ. Tak. Tuan-tuan duduk di KL pun nampak bulan, saya duduk di Kedah pun nampak bulan. Cuma bulan itu makhluk masih lagi terikat dengan tempat. Tempatnya di langit. Itu lama kita langit pertama kan. Baik. Saya tengok kawan saya. Saya bang, pakcik saya boleh lepas nampak anak pakcik tadi. Hei, hang mapu kan? Saya pakcik. Anak pakcik tu mengaji dia mereka mana balik lagi. Iyalah saya nampak dia tadi. Tengok dia handset, tuan-tuan tengok saya sekarang. Saya duduk di Kedah, duduk di Penang. Tuan-tuan, adakah saya duduk depan rumah tuan-tuan? Tak. Maknanya bila kita tak boleh guna sifir, benda kita nampak tu, benda tu mesti di situ. Jadi nanti kita di syurga, kita nampak Allah, kita yang di syurga. Adapun Allah, Maha Suci Allah daripada tempat. Tuhan tak perlukan tempat. Di mana Allah? Jangan tanya soalan tu. Tak kena. Tak betul. Sebab apa? Sebab Tuhan tak perlukan mana. Tuhan tak perlukan bila. Tu maksudnya. Okey, habis. Boleh kat sana? Okay, Ustaz. Faham, cuma ada 10% kurang jelas sikit, Ustaz. Okey. Sebab soalan ni, Ana dah lama, Ustaz. Cuma memang tercari-cari jawapannya. Dia berhujah gini. Dia kata orang-orang yang berpegang pada pendapat Allah tak bertempat tu diminta taubat. Sebab ketika di dunia kita kata Allah tak bertempat. Macam yang kita fahamlah. Tetapi di syurga kita diberitahu oleh ulama-ulama kita ni, kita dapat melihat Allah. Boleh pula mengaku Allah tu berada di syurga. Jadi dia minta golongan begini ni bertaubat sebab menyembunyikan kebenaran. Jadi Ustaz, boleh Ustaz explain sikit je lagi Ustaz tentang point tadi tu, cuma kena mungkin ulang 2 kali Ustaz. Jadi kesimpulannya, kita di syurga nanti akan berjumpa dengan zat Allah ke macam mana kita nak faham tu Ustaz? Betul. Jadi saya rasa benda ni kita dah sebut lah tadi kan. Kita di syurga nanti kita akan lihat Allah. Di soalannya, adakah Allah di syurga? Tak. Kita dah sebut Allah Ta'ala ni tak bertempat. Yang disebut Allah Ta'ala tak bertempat ni bukan kita, tapi Allah Ta'ala sendiri. Mananya? Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan ni tak menyerupai apa-apa pun. Tak sama dengan apa-apa pun. Kalau Tuhan ni bertempat, tak kiralah di syurga ke, di arash ke, di dunia ke, di mana ke. Kan? Kalau Tuhan macam tu, mana Tuhan sama macam makhluk. Sedangkan Tuhan kata Tuhan tak sama langsung dengan makhluk. Jadinya, bila kita kata kita di syurga, kita dapat tengok Allah, betul. Memang kita dapat tengok Allah. Tapi bukanlah bermaksud Allah di syurga. Tuhan tak berada di syurga. Kita yang berada di syurga. Kita sebut tadi kan. Nabi naik ke langit, Nabi nampak Allah. Bukan Allah di langit. Nabi yang di langit. Sebab apa? Sebab tak semestinya benda yang kita nampak, benda tu mesti di tempat yang kita nampak. Tak semestinya benda yang kita nampak, mesti benda tu berada di tempat yang kita nampak, yang kita duduk tu. Kita di syurga, kita nampak Allah. Maknanya Allah Ta'ala di syurga. Tak. Tak. Kalau kita guna kaedah tu, tak betul lah kaedah kita bagi contoh tu. Kalau guna kaedah tu, mana bolehlah saya kata bulan ni di Kedah. Tak, bulan bukan di Kedah. Tak semestinya benda yang kita nampak, benda tu mesti di situ. Padahal kita yang berada di situ. Saya nampak bulan, saya yang di Kedah, bukan bulan di Kedah. Tuan-tuan berada di KL nampak bulan, tuan-tuan yang di KL bukan bulan tu di KL. Cuma bulan itu masih lagi terikat dengan tempatnya di langit. Adapun Allah Maha Suci daripada tempat. Kita takkan kata, Ahli Sunnah wal Jamaah takkan kata Tuhan itu tempatnya di arash, Tuhan itu tempatnya di syurga. Takkan kata, sebab akidah kita jelas Tuhan Maha Suci dia daripada terpaksa bergantung dengan tempat. Maha Suci Tuhan daripada bertempat. Sebab apa? Sebab Tuhan tak sama macam makhluk. Tuhan bukan berjirim, memerlukan ruang, perlukan space untuk ambil tempat. Itu kita. Jelas, akidah ni jelas tanzih. Kalau ada orang kata Tuhan ni, kalau kita tengok akidah mujassimah atau musyabiah, dia dengar rasa tak malu, dia kata Tuhan ni ada tempat. Nanti Tuhan akan duduk syurga. Tengok kenyataan pun dah pening dah. Tuhan turun langit dunia. Masalah bila memahami ayat Tuhan turun ke langit dunia tu kan. Langit dunia mana Tuhan turun? Buat apa? Malam pun tak sama. Dia sebut 1/3 malam Tuhan turun ke langit dunia. Langit dunia hak mana? Kalau kita Mekah malam, kita sini dah siang dah. Maksudnya tadi Tuhan turun kat Malaysia. Lepas tu naik balik. Lepas tu Mekah malam turun Mekah pula. Kan begitu. Tak boleh nak faham. Masa tu kalau kita faham Tuhan dalam bentuk jirim, dalam bentuk fizikal macam kita akan jadi songsang, begitulah pemikiran kita.
Ahli Sunnah wal Jamaah tidak fikir begitu. Dia fikir Tuhan tak sama macam makhluk, bukan dia fikir. Dia mengimani ayat Tuhan tak sama dengan makhluk. Tuhan bukan berjirim, bukan berarat. Ini kaedahnya. Jelas. Okey, Ustaz. Jadi Masya Allah, jelas, sangat jelas. Baik, insyaAllah kita Sebab tu terus. Ustaz, Baik, sebab itu golongan Wahabi ni dia sangat tidak mendalami perbahasan ilmu akal. Dia bila kita tak gunakan akal menyebabkan kita berlaku salah faham, menuduh sifat Tuhan tu, Ustaz. Begitu ke, Ustaz? Betul. Ni kita sebut tadi, bila mana golongan, tak malah bukan Wahabi, kita sebut kata Mujassimah ataupun Musyabbihah. Termasuk Mujassimah dan Musyabbihah ni banyaknya dari golongan Wahabi lah. Sebab tu Wahabi ni, kalau dengan saya secara peribadi, masalah dia orang tak nak tahlil ke, tak nak talqin sebab Nabi tak buat, itu tak ada hal lagi. Sebab tahlil, talqin, wirid, lepas main bukan benda yang wajib pun, benda sunat je. Kan? Itu tak ada hal lagi. Tapi dalam masalah akidah, bagi saya dan para ulama yang lain bersama, dalam masalah akidah, mereka sangat kritikal. Sebab apa? Kita sebutkan tadi, mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Termasuk bila mana mereka gagal memahami hukum akal, maka mereka menggunakan pemikiran yang tak sempurna tadi ni, memahami ayat-ayat Quran dengan cara yang salah. Akhirnya dia berlapik, dia menyorok di belakang ayat Quran. Dia kata bukan kami yang kata Tuhan duduk atas arah. Ni Quran yang kata. Banyak orang guna ayat lagu tu kan. Bukan kami yang kata Tuhan ada tangan. Ni Quran yang kata. Tuan-tuan berani nak tolak Quran. Kita kalau orang awam dengar, oh ya juga Quran yang kata, bukannya ustaz tu yang kata. Kan, kalau orang awam lah. Tapi kalau kita yang ada pengetahuan ni, tuan-tuan semua yang dah ada pengajian ni, kita akan kata memang ayat Quran kata lagu tu. Tapi hang yang tak faham, hang tak erti ayat Quran, hang letakkan ketidakkertian hang tu ataupun kejahilan hang tu pada ayat Quran. Mana boleh kita faham ayat Quran dengan cara yang salah macam tu. Sebab tu bila kita mengaji hukum akal ni, kita tahu nak memahami ayat-ayat mutasyabihat tersebut dengan konsep yang sebenar. Okey, baik. Ustaz, ada respon daripada penonton. Bila kita berjalan tengok bulan bergerak, bukan bulan bergerak tapi kita yang bergerak. Macam tu ke, Ustaz? Jauh kat tu, no. Dia orang panggil apa? Dia hebat juga tu. Bila kita jalan, kita nampak bulan bergerak. Bukan bulan bergerak, kita bergerak. Ini mungkin dari sudut sains boleh jawab lah kot. Dengan kaedah saiz bulan sebagainya kan. Kita tak bincang. Kita nampak bulan tu, bukan maksud kata bulan tu duduk depan kita. Kan? Kaedah nanti kalau, sebab ada kaedah Mujassimah tadi, dia kata, bukti Allah Ta'ala bertempat. Kita dah kata, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita dah kata Tuhan ni bukan macam makhluk memerlukan tempat. Tuhan maha suci daripada tempat. Tapi golongan Musyabbihah ataupun Wahabi ni nak kata juga Tuhan ni bertempat. Kita pun tanya apa bukti? Kita buktinya Nabi naik ke langit, Nabi nampak Tuhan. Nanti korang pun akan masuk syurga, korang akan nampak Tuhan. Kan? Jadi mana Tuhan di syurga lah tu. Jadi korang kena bertaubat sebab korang cakap Tuhan tak bertempat. Kan dia ugut kita pula. Dia tak ngerti, dia ugut kita pula. Tapi kita pun jawab dengan kaedahnya. Kalau semua benda yang kita nampak tu mesti depan kita, maka apa kita kata apabila kita nampak bulan? Adakah kita nak kata bulan tu kat Kedah? Kalau kita duduk di Kedah, kita yang di Kedah, bulan tetap di langit. Kan? Ya, betul. Okey, baik. Jelas dah, insya-Allah. Apa benda ni kita akan ulang, nanti kita akan sampai tajuk dia juga, kita akan ulang lagi. Insya-Allah. Okey, kita terus pada halaman 42 Tanbihun. Dah pukul dah. Ajak pukul 12 dah. Ustaz boleh sikit lagi, Ustaz boleh dah? Memang sampai 12.30, Ustaz. 12.30. Okeylah tu. Okey. Boleh ke, Ustaz? Boleh insya-Allah. Dia kalau pun tiawai lagi bagus, Ustaz. Pengajian. Insya-Allah boleh lagi ni. Kita terus. Tanbihun ay munabbihun liman ghafala. Kalau kita mengaji kitab Jawi, kita akan jumpa perkataan ta nun ba ha tanbihun. Tanbihun ni maknanya peringatan ataupun munabbihun liman ghafala, peringatan bagi orang yang lupa. Ketahui hukum akal dan akal hukum. Imam Asy-Syarqawi menyebutkan wal ma'rifatu hiya nafsul aqli 'inda imamil haramaini wala zimatun lahu 'inda ghairihi. Faman lam ya'rifha 'inda al-awwali falaysa bi'aqilin bal majnun. Dan mengetahui pembahagian hukum akal dan akal hukum adalah akal itu sendiri di sisi Imam Al-Haramain dan mulazamah kepadanya di sisi ulama lain pula. Maka sesiapa yang tidak mengetahuinya, iaitu pembahagian hukum akal dan akal hukum mengikut pendapat yang awal, yakni mengikut Imam Al-Haramain, maka dia tidak berakal, bahkan seseorang yang gila. Wish, nampak. Al-Imam Al-Haramain ni bukan kecil punya orang ni. Disebut pula oleh Imam Asy-Syarqawi pula ni. Bukan kecil punya ulama. Mereka dengan tanpa rasa segan dan malu mengatakan orang yang tak erti hukum akal ni, orang yang tidak berakal dan orang gila. Jadi hari ini di kalangan ustaz-ustaz
yang duk kata jangan mengaji sifat 20 sebab guna hukum akal ni, ustaz ni terang mana sangat berbanding imam ni. Ustaz, kalau hang ada 4 PhD sekalipun, apalah sangat berbanding para imam yang sebut ni. Kan? Ilmu mereka lebih hebat. Tapi mereka mengatakan orang yang tak guna hukum akal, orang yang tak erti hukum akal, orang tu tidak ada akal. Bahkan orang yang gila. Patutlah hari ni ramai orang gila. Gilanya kalau setakat gila makan sampah tak apa lagi. Bukan setakat angkat sampah, makan sampah pun tak apa lagi. Ini gila sampai tak mensampahkan Allah. Dia menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kata Allah Ta'ala ada tangan wala'iyyazabillah. Kata Allah Ta'ala ada kaki. Dia karang pula kitab tanpa rasa malu. Dia kata wajah Tuhan macam wajah Nabi Adam. Disebarkan kepada masyarakat. Dijual dalam Shopee. Kalau tak percaya tuan-tuan boleh tengok. Di sana ada. Okey, baiklah. Jadi na'udzubillah lah. Sebab tu saya kata, kalau setakat orang tak nak tahlil, tak nak sabut Maulidur Rasul, tak apa lagi. Macam kawan saya lah. Ceramah Maulidur Rasul. Dia kata tak boleh, bid'ah. Nabi tak pernah nak buat Maulidur Rasul ni. Lepas tu kebetulan saya ada jemputan kat Kajang. Saya minta dia ganti lah. Tapi saya bisik lah kat kawan saya yang jaga surau Kajang. Dia kata, bagi lebih sikit. Bagi segerti, mana orang nak bagi. Kan? Tak bagi pun tak ada masalah. Bukan itu niat kita. Tapi sajalah kita nak ni. Kita bagi habang kan. Hang bagi lebih sikit. Bagi apa? Bagilah 500. Tak cukup tak apa, aku tambah duit aku. Tak apalah. Lepas tu, kawan saya minta kawan hampir ceramah Ustaz Maulidur Rasul. Dia minta ganti aku Ustaz. Aku tak dan lah. Kat kawan saya yang Wahabi ni lah. Dia berkata, aku dulu semua bid'ah. Tak apalah, hang pergi ceramah. Ceramah cara sunnah lah. Dah hang kata hang sunnah kan. Ceramah cara sunnah. Pasal ceramah cara kami nak bid'ah ni. Kan? Selawat pun tak payahlah kan. Kan bid'ah. Hang ceramah cara sirah Nabi sudah. Cerita pasal sirah Nabi takkan tak boleh. Okeylah, aku pergi. Tak apa, dia pun pergi. Pipi dia pun bagi 500 semua. Balik renyih tak berhenti. Bid'ah tak jadi sunnah. Tak jadi bid'ah jadi sunnah lah. Tahun depan tanya pula, tak ada lagi kan? Jadi situ kita dah faham kan maknanya ukuran bid'ah ni atas nafsu je kan. Lepas tu tahun depan ditanya kita ada ya. Ada tapi tempat ni pun buat selawat tak apa selawat tak apa, benda tu bukan salah. Tak salah pula yang hari tu hang kata bid'ah. Itu kata tu Allahu Akbar. Ni. Baiklah kalau kita tengok balik. Contoh perbezaan di antara hukum akal dan akal hukum. Soalan. Apakah perbezaan di antara wujub dan wajib? Ini masih lagi benda yang sama tapi pengarang kita ni dia saja lebarkan perbincangan. Tak apalah kita bacalah. Moga-moga dengan kita ulang-ulang kita dalami ni kita akan jadi semakin mantap. Ya. Walaupun hari ni belajar apa hari ni kami belajar wujub, wajib. Istihalah, mustahil. Jawaz, jaiz. Beza di antara hukum akal dengan akal hukum. Jadi jawapannya seperti di bawah. Pernyataan. Okey, dia ada pernyataan apa dia? Allah Ta'ala mesti bersifat dengan qudrah, yakni berkuasa. Okey, baik. Hukum akal dipanggil masdar, hukum masdar wujubun. Mesti. Perkataan mesti itu adalah hukum akal. Okey, mana yang akal hukum daripada pernyataan tadi? Mana yang disebut sebagai akal hukum pula? Yakni benda atau perkara atau muta'allaq bagi hukum. Dia panggil ismun fa'il. Ni kaedah skill atau kitab ni sebenarnya agak tinggi. Ustaz Muhadir ni, dia buat kitab dengan harapan, dengan objektif ataupun tujuannya, nak bagi kita mudah faham sifat 20. Tapi dia lungguk semua. Dia lungguk semua duduk dalam ni, bukan setakat nak faham. Nak dalami lagi pun boleh. Maka bagi orang yang biasa mengaji, dia baca kitab. Orang yang tak biasa mengaji, dia baca kitab, dia bahasa banyak aku. Dia sifat 20, payahnya. Payahnya sifat 20 bukan payah sebab banyaknya sifat 20. Padahal kalau antara kitab yang pernah kita baca tu sifat 20 tiga keping, 3 muka surat ataupun 2 muka surat, dan pernah saya baca sebuah kitab tu 1 muka surat je sifat 20. Masya-Allah, habis kitab ni kalau ada rezeki kita baca kitab tu. Kalau tak dengan saya pun cari mana-mana guru yang alim sifat 20 ni. Ada satu kitab tu 1 muka surat, selesai. 1 jam siap. Cuma sini Ustaz Madhi buat ni dengan tujuan mungkin di kalangan kita asatizah ustaz-ustaz nak rujuk, ada belaka dah dalam ni. Comel dia buat semua, comel, cantik. Dia lungguk semua ada. Nak makan nasi pun ada, nak makan sate pun ada, nak makan nasi impit pun ada, nak makan bawang dengan timun saja pun ada. Pilih. Baiklah. Jadi sini cuba kita lihat daripada pernyataan tadi mana pula yang dikatakan akal hukum. Hukum akal kita dah tahu dah, mesti itu dipanggil sebagai hukum akal. Yang akal hukum mana pula? Qudrah. Qudrah tu disebut sebagai wajib. Tadi wujub, yang ni wajib. Sebab itu dikatakan qudrah, sifat qudrah wajib bagi Allah Ta'ala. Baik. Soalan, apakah perbezaan di antara istihalah dengan mustahil? Istihalah apa? Mustahil apa?
Tadi wajib dengan wujub. Sekarang istihalah dengan mustahil pula. Jawapannya seperti di bawah pernyataan. Okey, apa pernyataannya? Allah Ta'ala tidak mungkin bersifat dengan sifat tuli. Okey, mana hukum akalnya? Istihalah, yakni tidak mungkin. Itulah hukum akal. Allah Ta'ala tidak mungkin. Itulah hukum akalnya. Mana akal hukum pula? Akal hukum itulah perkataan tuli. Perkataan tuli disebut sebagai mustahil. Sebab tu dikatakan apa? Dikatakan sifat tuli mustahil atas Allah Ta'ala. Okay, jelas. Soalan, apakah perbezaan di antara jawaz dengan jaiz? Jawapannya seperti di bawah. Pernyataan, makhluk boleh jadi, yakni harus ada atau tiada. Nak kata apa? Nak kata makhluk ni boleh jadi ataupun harus ada atau tiada. Boleh hidup, boleh mati. Boleh kaya, boleh miskin. Boleh sihat. Okey, baik, insya-Allah kita sedang menunggu ustaz untuk masuk ke live semula, insya-Allah. Mute ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Okay. Minta maaf, ujian banyak kita hari ni. Data habis. Masya-Allah. Anda top up balik. Okey, Tak okey. pasal kita data nak habis. Ya Allah. Banyak tengok TikTok kot. Okey, sambung balik. Okey. Baik. Okey, jadi apa perbezaan di antara jawaz dan jaiz? Jawapannya seperti di bawah, makhluk boleh jadi, yakni harus ada atau tiada. Okey, kita tengok. Hukum akalnya kat mana? Pada pernyataan tadi, di mana hukum akalnya? Hukum akalnya adalah pada perkataan jawaz, yakni boleh ataupun harus. Okey. Ustaz Khairul Amri boleh hidup dan boleh mati. Boleh itulah hukum akal. Nak kata boleh hidup ataupun Ustaz Khairul Amri wajib hidup. Tak boleh. Kalau kita kata Ustaz, kita maaf Ustaz Khairul ni, Ustaz Khairul lah, kita bagi contoh ya, contoh. Boleh. Tak apa. Nak bagi contoh saya, orang tak kenal saya sangat. Ustaz Khairul Amri lah yang tuan-tuan semua kenal dalam ni kan. Okey, Ustaz Khairul Amri. Ustaz Khairul Amri ni mustahil hidup. Mustahil ada lah. Mustahil ada, mana mustahil hidup lah. Tuan-tuan kan kata apa? Hei, mana pula mustahil? Siapa pula? Tu dah ada. Nampak tu? Tu dah ada. Oh, kalau begitu Ustaz Khairul Amri ni wajib ada. Wajib hidup. Tak juga. Pasal apa? Sekejap lagi, moga-moga umur Ustaz panjang lah. Ni kita bagi contoh. Sekejap lagi meninggal tak ada dah.
Yang patah Ustaz Khairul Amri baru tadi kuliah dengan kita. Tak ada dah. Tak ada dah. Maknanya Ustaz Khairul Amri ni wajib ada ke? Mustahil ada. Wajib pun tak, mustahil pun tak. Habis tu harus ada. Maknanya boleh ada, boleh tiada. Boleh hidup, boleh mati. Jadi boleh, perkataan boleh tu dah dipanggil hukum akal. Akal yang hukum. Hantar mana kata Ustaz Khairul Amri tu boleh ada, boleh hidup, boleh mati? Akal aku kata. Pasal apa? Dia bukan wajib ada. Dan dia bukan mustahil ada. Dia harus ada. Ni beza orang tauhid. Orang bila kita ngaji tauhid, kita akan cakap macam tu. Okey, mana yang akal kita hukum pula? Yang akal kita hukum adalah adalah Ustaz Khairul Amri. Itu yang akal kita hukum. Okey. Baik. Makhluk disebut Ustaz, jaiz. Ya. kalau kita kaitkan topik ni dengan kehidupan seharian, contoh, kita ni wajib pandai tentang ilmu makrifah. Ataupun wajib kaya untuk boleh sara hidup, boleh bantu orang susah. Cara kita memandang wajib macam tu, apa kaitan Ustaz dengan topik hari ni Ustaz? Okey. Ini nak cerita bezanya kita mengaji. Bila kita mengaji, kita pandai meletakkan perkataan pada tempatnya. Kita pandai meletakkan perkataan pada tempatnya dan kita pandai memahami maksud perkataan tersebut. Bila kita kata tadi, contoh apa saya sebut tadi, kita wajib pandai tauhid. Wajib di situ bukan wajib pada akal. Kalau wajib pada akal bermakna kita ni mustahil tak erti tauhid. Mustahil tak erti tauhid. Kita wajib mengerti tauhid. Adakah begitu pada hakikatnya? Tak. Kalau kita semua ni wajib erti tauhid, tak ada lah kelas hari ni. Kan? Jawabnya kita ni, kalau lagu tu kita ni mustahil ke erti tauhid? Tak juga. Pasal apa? Sehari bila kita mengaji dah ni, kita dah erti dah. Habis itu kita ni apa? Kita ni harus belajar, kita ni harus pandai tauhid. Itu dari sudut akal. Pernyataan yang Ustaz Khairul Amri sebut tadi, wajib kita pandai tauhid, bukan wajib pada akal. Tapi mungkin kata wajib itu adalah wajib pada syarak. Kita ni wajib pandai tauhid. Wajib di sini bukan wajib akal ya, tapi wajib syarak. Apa maksud? Kalau kita tak pandai tauhid, kita berdosa. Itu maknanya wajib pada syarak. Kita wajib kaya supaya kita bersedekah. Wajib di sini juga bukan wajib syarak ya. Tak ada mana-mana syarak mengatakan wajib seseorang tu kaya ya. Tapi wajib sini mungkin wajib dari sudut apa? Disiplin, di sudut kehendak, di sudut kita katakan memestikan, mendorong. Ini luar daripada syarak, luar daripada fiqh, luar daripada syarak, luar daripada adat, kalau kita nak masuk adat boleh juga. Kita ni wajib kaya untuk kita bersedekah. Pada adat boleh. Iyalah kalau orang tu tak kaya macam mana nak sedekah? Kan? Pada adat. Dia tu kuat sedekah tapi dia seorang yang miskin. Adat tak boleh terima. Adat kata apa? Adat kata kalau orang tu nak sedekah dia mesti orang kaya. Tu pada adat. Tapi pada akal tak semestinya dia kaya dia boleh sedekah. Tu pasal tu bila kita mengaji ni kita dapat ihtimal, kita dapat timbang. Wajib yang mana? Wajib yang mana? Wajib yang mana? Macam kita sebut tadi lah. Kawan kita kata Islam Mi'raj ni perkara tak masuk akal. Pasal apa tak masuk akal? Yalah orang pergi 2 minggu, Palestin Nabi pergi 1 malam lah. Pada akal masuk. Harus pada akal. Tapi yang tak masuk pada adat. Pada adat tak diterima. Itu kita faham lah. Tahu benda ni kita akan ulang. Jangan pening lagi tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pening. Kita akan ulang berterusan. Sampai betul-betul kita mahir. InsyaAllah. Wallahu'alam. Boleh tak? Terus Boleh Syah. Faham. Okey, kita ada masa sikit lagi. Sikit lagi bolehlah tuan-tuan. Halang-halang kita mengaji ni. Saya nak habis terus. Masalah hukum. Kita nak masuk bab kedua. Bab kedua mengenal istilah dalam ilmu tauhid. Okey, pelajaran 1. Zat dan sifat. Pelajaran di antara zat dan sifat. Kita nak tahu zat tu apa, sifat tu apa. Kita mengaji ni kita tahulah, orang tak mengaji zat ni dia ingat zat besi, kalsium, protein. Tak. Ni tanpa zat ni. Sifat tu pada pula. Apakah perbezaan di antara zat dan sifat? Jawapan, perbezaan di antara kedua-duanya adalah seperti berikut. Okey, perkara. Yang kita nak bincang apa dulu? Kita bincang zat dulu. Zat. Apa itu zat? Maqama binafsih. Apa-apa yang berdiri dengan sendirinya. Berdiri di sini bukan maksud berdiri duduk tu. Berdiri di sini maksudnya ada dengan sendiri. Dia ada dirinya sendiri. Dia tak tumpang yang lain. Contohnya apa? Contohnya ni. Ni zat baju saya.
Ni zat kotak ni. Ikhlas lah. Adam Sari. Okey, baik. Ni kotak ni. Kotak ni dipanggil zat. Diri dia. Diri dia dipanggil apa? Dipanggil zat. Diri dia dipanggil apa? Dipanggil kotak lah. Kotak itu zat. Zat itu kotak. Alright. Dia ada diri dia sendiri. Dia berdiri dengan diri dia sendiri. Dia tak perlukan yang lain. Dia tak tumpang yang lain. Yang lain yang tumpang kat dia. Mana yang tumpang kat dia? Hijau. Hijau tu dipanggil sifat. Sifat hijau tumpang pada kotak ni. Sifat keras. Keras ni. Tumpang pada kotak ni. Sifat apa lagi? Sifat petak. Tumpang pada kotak ni. Walaupun kotak, petak tu kita boleh sebut sebagai hal keadaan. Okay. Sifat apa lagi? Sifat tadi keras dah sebut. Hijau dah sebut. Okay. Liat ke apa tak kisahlah. Sebutlah. Tumpang pada kotak ni. Tajam ni. Bucu dia tajam. Tumpang pada kotak ni. Ya. Tapi kotak ni dipanggil zat. Hijau, tajam, keras. Itu adalah sifat. Okay. Beza zat dengan sifat. Okay, maksud ia tidak memerlukan zat untuk ada kerana ia adalah zat. Kotak ni dia tak perlukan kotak lain lah. Pasal dia tak perlukan diri yang lain sebab dia dah diri dah. Okey. Contoh Allah ataupun makhluk. Ni makhluk lah ni. Okay. Makhluk manusia, pokok, tangan, gula, garam, cili dan lain-lain. Okey, terus sifat. Sifat apa pula sifat? Sifat itu maqama bi ghairi baiza tadi. Kalau tadi maqama bi nafsi, dia berdiri dengan diri dia sendiri. Kotak ni dia tak perlukan yang lain. Dia ada diri dia sendirilah. Yang lain yang perlukan dia. Mana yang lain tu hijau, keras, tajam. Perlukan dia. Adapun sifat maqama bi ghairi, sesuatu ataupun apa-apa yang berdiri pada selainnya. Dia tak boleh diri. Boleh tak hijau ni dia nak duduk sendiri dia? Tarik keluar hijau ni. Boleh? Tak boleh. Tak boleh kita tarik hijau. Boleh saya nak tarik keras ni. Keras keluar daripada kotak ni. Kan? Tentang pergi kedai, pakcik leman apa pakcik leman? Tu pergi kedai. Pakcik leman, nak apa? Saya nak masin sekilo, garam saya tak mau. Boleh tuan-tuan? Tak boleh sebab garam tu zat, sifat dia masin. Sifat tu mesti tumpang dekat zat, iaitu garam. Garam dia tak perlu tumpang apa-apa sebab dia dah ada diri dia sendiri dah. Dia ada zat dia sendiri dah. Garam masin yang kena tumpang dekat garam. Oh. Jelas. Seronok ngaji tauhid tuan-tuan. Kita dapat beza satu. Kalau orang tak usah ngaji ni. Memang zat sifat pun tak arti dah. Sifat ni baru ni riuh ni Saridwan. Seorang Maulana tu. Kita tengok nama Maulana baca hadis sahih Bukhari, bukan hadis biasa-biasa. Kita ni hadis dhaif. Kita dah baca Sa'akhir Amri Sa'ayah dah baca hadis dhaif. Konon-kononnya lah hadis dhaif. Pasal apa? Fadail amal hadis dhaif. Orang Wahabi tak mau hadis dhaif ni, depa nak hadis sahih belaka. Padahal hadis dhaif pun hadis juga. Jaga-jaga tuan-tuan. Ada orang kufur kerana mencipta hadis tu tak boleh. Jangan siapa-siapa reka hadis. Tapi ada juga orang yang kufur kerana menolak hadis. Pasal apa? Itu hanya hadis dhaif. Dia tetap hadis, cuma dia lemah. Tapi dia pergi tolak hadis tersebut. Dia pun benci pada hadis dhaif. Jaga-jaga. Ini juga fahaman yang bahaya. No? Baik. Jadi seorang Maulana ni baca hadis sahih. Tak baca hadis dhaif ni, hadis sahih. No? Sampai tahap dia pula kata adalah hadis sahih Bukhari pun ada lagi hadis dhaif. Dia kemas lagi dia daripada Imam Bukhari. Tak apalah tu. Tiba-tiba dalam masalah akidah, sifat dengan zat pun tak kerti nak beza. Sifat dengan zat pun tak kerti nak cerita. Pasal itu tuan-tuan dalam masalah akidah ni kita kena nombor satu, jaga ni dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Baiklah. Ia memerlukan zat untuk ada. Sifat ni apa dah? Memerlukan zat untuk ada. Hijau tak boleh ada sendiri dia. Masin tak boleh ada sendiri dia. Manis tak boleh ada sendiri. Dia kena tumpang. Manis tumpang dekat buku, dekat biji gula tu. Okay. Jika tidak ada zat, kalau tak ada kotak ni, sifat tidak mungkin ada. Hijau takkan mungkin ada kat sini. Okay. Habis. Saya ingat contoh ni tak payah baca supaya kita ni semua yang mudah-mudah. Warna kulit putih, cerah gelap semua tu. Boleh baca sendiri. Perbezaan di antara zat, sifat dan jirim arak. Pula dah. Bahasa baru nak tenang sikit, kenal dah. Oh ini zat, oh ini sifat, asal lega. Dia main pula dah jirim arak apa pula dah ni. Tuan-tuan, yang ni dipanggil terminologi. Terminologi ataupun term-term dalam ilmu. Bukan setakat ilmu tauhid, mana-mana ilmu pun dia ada istilah-istilahnya. Kalau kita ngaji ilmu fiqh, dia ada istilah
dia ada istilah apa nama ni, mustakmal. Dalam masalah taharah kita jumpa mustakmal, mana musyammas, mana mutanajjis kan. Tu istilah dalam taharah saja. Naik atas sikit tentang qaul saya, kita ada qaul yang as-sah, ada muqabil as-sah, ada yang rajih, yang marjuh. Tu semua istilah-istilah kan. Jangan setakat ilmu tauhid fiqh, semua ilmu perubatan pun ada istilah-istilahnya kan. Dia ada istilah-istilah. Samalah yang ni pun, janganlah rasa payah. Tapi tauhid tuan-tuan, tauhid tak banyak. Saya ingat kalau tuan-tuan menguasai 10 istilah tu, dah boleh menguasai tauhid. Tak banyak. Bukan sampai ratus-ratus. 10 saja. Kita baru selesai zat, sifat. Ni nak jumpa jirim dengan arak, lepas tu habis. Tak ada lah. Jirim arak ni yang paling payah sikit pun. Tapi adakah payah? Jom kita tengok. Adakah payah? Okey. Lah. Sikit lagi. Boleh Ustaz? Sikit lagi nah. Boleh. Bagaimanakah untuk membezakan penggunaannya kepada Allah Ta'ala dan kepada makhluk? Jawapan untuk membezakan Allah Ta'ala dengan makhluk, apa dia? Istilah zat ditukarkan kepada jirim dan sifat ditukarkan kepada arat. Seperti di bawah. Tak apa, saya baca dulu. Penggunaan untuk Allah Ta'ala, perkara zat sifat. Hukumnya qadim. Penggunaan kepada makhluk, jirim. Arat. Hukumnya bukan qadim. Okey. Diri Allah dipanggil zat. Diri kita dipanggil jirim. Itu maksud penggunaan kepada Allah dengan penggunaan kepada makhluk. Diri Allah dipanggil zat. Diri kita makhluk tak kisahlah. Diri saya ni manusia pun dipanggil jirim. Kotak ni pun dipanggil jirim. Kereta ni pun dipanggil jirim. Tak kira lah apa benda lah. Makhluk je dipanggil jirim. Okey. Kalau pada diri Allah Ta'ala dipanggil sifat. Sifat pendengar, sifat pelihat, basar, sifat pendengar, sama, sifat perkata, kalam, sifat wujud, ada kan, dipanggil sifat. Ya. Kalau kepada makhluk, tak panggil sifat, dipanggil arat. Nama buat beza siap lah, supaya apa nanti kita tahu lah. Beza sifat Allah dengan sifat kita, sifat Allah dipanggil sifat, sifat kita dipanggil arat. Jadi, sifat kepada zat yang bernama kotak tadi, kita tak panggil zat lah, kita panggil jirim lah. Jirim yang bernama kotak. Kalau pada Allah dipanggil zat lah. Okay. Sifat dia pun kita tak panggil sifat lah. Kita panggil apa? Kita panggil arat. Arat dia apa dia? Arat dia hijau. Kenapa ulama buat beza ni? Kenapa tak panggil sifat dengan zat je? Jawabnya nak membezakan di antara makhluk dengan Allah. Allah tak berjirim, tak berarat macam ni. Okay. Makhluk berjirim, mengambil ruang, mengambil lapang, dan berarat. Ada hijau, ada kuning, ada putih. Sebab tu kalau orang ngaji tauhid ni, dia tahu beza jirim arat ni, situ pun dia kemah dalam akidah dia. Dia mai rupa Tuhan. Nampak putih, mana tahu lepas ni. 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, Ustaz Khairul Amri tak kontak saya. Kan? Saya bagi contoh lah, minta maaf lah kita. Kita kena Ustaz Khairul Amri, kita kena contoh Ustaz Khairul Amri je lah. Nasib lah tuan-tuan kena banyak belanja Ustaz Khairul Amri lepas ni. Sebab apa? Dia banyak menjadi kita punya tempat attack kita. Okay? Tu kita nak faham. Jadi Ustaz Khairul Amri 2 bulan tak kontak saya ni. Tak ada ke daurah ni? Tak buat daurah dah kan? Lepas tu tiba-tiba hari lepas 2 bulan kemudian dia kontak saya. Dia kata, Ustaz, kita mula daurah Ustaz. Tu pun daurah ni pun daurah akhir sebab saya nak buat kesimpulan. Simpulan apa pula dah ni? Tak apalah, mari daurah tu pun dia cerita. Okey tuan-tuan semua, kita tak payah ngaji dalam sifat 20 ni. Pasal apa? Saya dah jumpa dah guru yang sebenar yang boleh mengajar kita hakikat Allah. Saya pergi jumpa guru tu ajak saya zikir sampai nampak Allah. Dia lagi kemas kita mengaji dah berapa minggu dia tak nampak Allah lagi. Dia Ustaz Khairul Amri baru pergi sekali nampak Allah dah ni. Saja tanya pergi lagu mana rupa Allah yang Ustaz Khairul Amri nampak. Ustaz Khairul Amri pun cerita ni contohlah Ustaz Khairul Amri takkan buat macam tu, mustahil adat lah buat macam tu. Kan walaupun harus pada akal tapi pada adat mustahil lah. Ustaz Khairul Amri orang alim. Cuma kita cerita contoh. Ustaz Khairul Amri berkata, Syekh ni kan dia ajak saya zikir sampai nampak Allah. Allah ni putih-putih. Kita dah belajar dah. Putih hitam bukan Allah. Cerah gelap bukan Allah. Terang malap bukan Allah. Allah tak terang, tak malap, tak cerah, tak gelap, tak putih, tak hitam. Tak hijau, tak kuning. Kan? Itu semua arat. Tuhan tak berjirim, tak berarat. Tuhan tak putih, tak hitam, tak cerah, tak gelap. Lepas tu dia kata, Allah tu mai sentuh pipi saya. Pasal lembut-lembut, halus-halus. Kita tahu dah Allah Ta'ala tak halus, tak kasar, tak lembut, tak keras. Kan? Jadi,
situlah kita dapat tahu. Kan? Kita dapat tahu perbezaan di antara Allah dengan makhluk. Pasal tu kita mengaji jim, arad. Ni tujuan kita mengaji ni. InsyaAllah. Okay. Jelas. Lepas tu, tapi nak tahu juga. Tanya sikit boleh Ustaz? Ya, sila. Macam mana kalau macam ada tengok dalam FB kan, dia buat macam satu ayat lah. Macam bayangkan bila kita berdoa tu Allah datang menyapa lembut kita semua, macam tu. Macam mana tu kataan tu? Okey, betul lah. Macam kita dah sebut tadi ni, benda-benda tersebut perlu dilihat dalam konteks perbincangan ataupun konteks percakapan kita. Kita bercakap lagu mana? Hari ini kita mengaji hari ni dalam konteks tauhid, kita sebut Allah ni kan tak bertempat. Allah tak bertempat. Kan? Allah tak bertempat. Kita dah yakin dah, kita dah pegang dah macam tu. Tiba-tiba kita dengar ada guru pula kata Allah Ta'ala ni berada di mana-mana. Sedangkan kita mengajar ini Allah Ta'ala tak berada di mana-mana. Tak bertempat, tak berada di mana-mana. Tuhan tak berada di mana-mana. Tiba-tiba hari ini, tiba-tiba kita dengar ada guru kata Allah Ta'ala ni berada di mana-mana. Itu kita faham makna konteks percakapan tu tak sama. Tak sama lagu mana? Kalau tadi, dari sudut konteks tauhid, betul bila kata Allah Ta'ala tak berada di mana-mana, dengan maksud kata Tuhan ni tak memerlukan tempat, tempatnya bukan di mana-mana. Yang kata pula Allah Ta'ala ni berada di mana-mana, dengan maksud apa? Bukan maksud diri Tuhan tu berada di mana-mana. Dengan maksud kata ingatan kita kepada Tuhan tu di mana-mana pun ada. Hatta dalam jamban pun ada. Kan? Kita duduk dalam jamban pun, kita dapat buang air. Alhamdulillah azhaba anni alhamma wal hazan, ya Allah, berkasihlah ya Allah, aku ni dah 3 hari dah sembelit, tiba-tiba hari jadi mudah. Nampak? Dalam jamban pun ada Allah. Bukan mana kata diri Allah tu duduk dalam jamban, mana ingatan kita kepada Allah. Samalah macam disebut tadi ni, kita berdoa Allah Ta'ala menyapa lembut kita. Bukan maksud diri Tuhan tu mai sepetuh kita pegang kita tu. Maksudnya rahmat Tuhan mai balut kita, mai peluk kita, mai dakak kita. Kasih sayang Allah tu mai serbu kita. Tu maksud dengan lagu tu. Jadi kita kena faham lagu tu lah. Sebab apa? Pasal kita ngaji tauhid. Kalau orang tak ngaji tauhid, bila baca ayat tu, dia kata apa? Tuhan dah tu, zat Tuhan dah tu. Ni penting bila kita ngaji tauhid, kita tahu, ni percakapan orang metafora. Ini percakapan orang sastra. Kita tahu dah tu. Kan? Pasal apa? Pasal Tuhan bukan macam kita berdiri nak kena main sentuh pegang lembut halus tu. Ni tujuan kita ngaji tauhid. Okay. Kalau lepas tu berbalik pada tadi ni, cerita tadi tak habis lagi tu. Kan? Tak cerita habis Ustaz Akhir Ramli ni. Tapi Ustaz Akhir Ramli kita nak pergi tengok tam mana dia berzikir ni sampai nampak putih-putih ni. Pasal lembut-lembut Tuhan sentuh dia, pasal lembut-lembut ni kita pun pergi tengok. Rupa-rupanya dia berzikir, dia berzikir dekat sebuah pondok. Pondok itu pula sebelahnya ada sebatang pokok kekabu, pokok kapas tu yang orang buat bantai tu. Dan masa tu musim kabu luruh. Musim pokok kekabu tu luruh, buah kabu tu luruh, kapas luruh. Nampak putih-putih, kapas terbang. Main sentuh pipi rasa lembut-lembut. Dia kata tu Tuhan. Bukan Ustaz Khair Ramli ni, Ustaz lain pula ni. Ni orang lain pula ni, dia kata tu Tuhan. Kita kata apa? Kita berkata, "Hai, hang silap tengok tu bukan Tuhan. Itu kapas, hang tak nampak ke kapas tu?" Dia kata, "Oh lah, aku ni tertipu. Jahat betul syaitan tipu daya aku." Syaitan kata apa? Aku tak buat apa bukan hang. Hang yang jahil tak ngaji tauhid, hang tak ngaji Allah Ta'ala ni tak berjirim, tak berarak. Lepas tu hang kena tipu dengan kapas, hang salahkan aku pula, kata syaitan. Nampak tu tak? Ni cerita kita kata contoh. Bila kita tak ngaji tauhid, jangankan syaitan nak sesatkan kita. Belum syaitan sesatkan kita lagi pun, kita dah disesatkan oleh kejahilan kita sendiri. Habis. Akhir sekali pembahagian wujud. Maaf catatan, zat dan sifat Allah Ta'ala tidak ada yang dahulu dan tidak ada yang kemudian di antara kedua-duanya ada pada Allah Ta'ala secara serentak kerana keduanya adalah qadim dan baqa. Okey, terus yang keempat pembahagian wujud. Wujud tidak memerlukan kepada zat. Contoh zat Allah Ta'ala. Yang kedua tidak memerlukan zat untuk menjadikannya, tetapi memerlukan zat untuk ditempati, yakni mahal. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Okay. Yang ketiga, memerlukan zat untuk menjadikannya dan memerlukan zat untuk ditempati. Mahal mana tempat Tuan boleh tulis mahal dalam kurungan tu, bukan mahal harga. Mahal di sini maknanya tempat. Arad. Kemudian yang keempat, memerlukan zat. Siapa dia tak tutup mic tu? Tolong tutup Ustaz. Okey. Biasalah anak-anak kadang-kadang tertekan kan. Okey, baik. Tengok balik.
Yang keempat, memerlukan zat untuk menjadikannya tetapi tidak memerlukan zat untuk ditempati, yakni jirim. Ini perbezaan. Ini tak ada apa, ni kita dah hurai tadi. Kita dah hurai dah perbezaan di antara zat Allah, sifat Allah, arad makhluk dan jirim makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata semua qala, pelajaran kedua mengenal makhluk. Itu kita akan bincang pula. Ada beberapa panggilan yang dimaksudkan kepada makhluk. Makhluk ni kadang-kadang dipanggil makhluk, kadang-kadang dipanggil hudus ataupun hadis. Bukan hadis Nabi itu, hadisun, mana baharu, ada permulaan. Kadang-kadang makhluk juga dipanggil sebagai alam. Nah, alam ni bukan alam semesta, alam cakrawala, alam semula jadi ni. Alam di sini, alam dalam ilmu tauhid maksudnya masih wallah, sesuatu yang selain daripada Allah dipanggil alam. Ada pelbagai lagi lah. InsyaAllah kita akan bincang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tabarakallah, Alhamdulillah kita dapat selesai pengajian kita untuk pada hari ini. Ustaz, sebagai kesimpulan, apa nasihat Ustaz kepada kami semua dan boleh bantu kami untuk Ustaz tutup dengan baca doa, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesimpulan kita pada hari ini, kita dah bincang. Saya tak mau bawa kesimpulan yang lain lah, hanya berkenaan dengan perbincangan kita. Kita dah bincang tadi berkenaan hukum akal. Kita dah tahu dah hukum akal kita ni. Pekerjaan akal kita menghukum tu dipanggil wujub. Yang kita hukum tu dipanggil wajib. Akal kita menghukum wujub Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Jadi sifat pelihat tu dipanggil wajib. Akal kita hukum mesti tu dipanggil wujub. Akal kita kata istihalah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat buta. Jadi sifat buta tu dipanggil mustahil. Akal kita kata tak mungkin, itu dipanggil istihalah. Akal kita kata apa? Harus Allah Ta'ala menjadikan ataupun tidak menjadikan usta'akhiru amri. Jadi usta'akhiru amri itu adalah jaiz. Akal kita hukum kata Allah Ta'ala ni harus tu dipanggil jawaz. Harus jugalah, harus. Okey, selesai. Kemudian kita bincang pasal zat. Zat ni sesuatu yang dia ni tak memerlukan yang lain. Dia ada diri dia sendiri. Okay, cuma bila makhluk kita tak panggil zat, kita panggil jirim. Okay. Dan kita bincang juga pasal arad. Kita sebut pasal sifat. Sifat ni apa? Sifat ni tumpang pada zat. Ataupun kalau kata makhluk dipanggil jirim. Jadi semua istilah-istilah ini, istilah yang nak mengatur pemikiran kita, akal fikiran kita, agar selari dengan Al-Quran, selari dengan sunnah, selari dengan kebenaran. Kalau ada orang kata ini perbincangan falsafah Yunani Greek, kalaulah sama dengan falsafah Yunani Greek pun, yang sama dengan Al-Quran, kan tidak ada apa-apa masalah. Takkan kita nak kata, hai, kita ni tak boleh naik kereta. Sebab siapa yang naik kereta, mereka ini menurut sunnah. Siapa pencipta kereta, Ustaz? Tak tahu, Ustaz. Mercedes-Benz ke apakah? Tak ingat tu. Saya tak ingat. Jadi, adakah kita nak ikut sunnah Mercedes-Benz? Kalau betul Mercedes-Benz lah, ataupun ni. Adakah sunnah? Kaedah orang barat kata bila sampai ke simpang, kalau kita nak ke kanan, kita kena pusing macam tu. Jadi kita pun ikut macam tu. Adakah kita namakan sebagai ikut falsafah Amerika tak? Falsafah barat tak? Dah memang lagu tu. Sama keadaan. Samalah kaedah kita fikir tadi. Golongan Wahabi ataupun pemusuh sifat 20, dia kata kita berfikir menggunakan falsafah Yunani Greek. Dah sama. Nampak lagu mana? Kaedahnya kaedah yang sama, kaedah yang betul, yang tak bercanggah dengan Quran. Itu kita kata. Baik, maka tuan-tuan, kita lazimi dengan kisah apa orang nak kata, baik-baik kat mereka. Yang kita kena ingat, kita berada dalam kelompok yang majoriti ulama. Kelompok Ahlussunnah ni kelompok majoriti ulama. Maka jangan kita give up, jangan kita lemah semangat, bahkan kita kena semakin bersemangat untuk memahiri ilmu akidah ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna istaudanaka ma qara'nahu faradid inda hadis sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Taqabbalallahu minna minkum innakum taqabbala karim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan yang sangat baik untuk topik pada hari ini, dan terima kasih pada semua para peserta, ibu ayah sanggup menunggu dan istiqomah dalam daurah kita. Mudah-mudahan Allah terus berikan pada kita kefahaman dan kekuatan untuk beramal pada ilmu, insya-Allah. Terima kasih Ustaz dan semua para peserta. Kita tangguh dulu daurah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.